Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa ila hadhihi al-aqsamil khamsati أشار العلامة الحداري رحمه الله تعالى بقوله وإلى إلى تعلق محذوف تعلق مقدم kepada asyara ta'alluq ila. Kalau sesuai elok ay asyara al-allamatul haddari rahimahullahu biqaulihi ila hadhihi al-aqsamil al-khamsati, gitu. Jadi ila ta'alluq muqaddam. Jadi asyara muta'allaq yang muakhar. Wa ila hadhihi al-aqsami, dan kepada ini sekalian bahagian-bahagian yang lima, ay al-aqsami al-ma'dudati ila al-khamsati. Bahagian-bahagian al-aqsam jamak bagi lafaz mufrad qismun. Jamak bagi lafaz mufrad qismun. Al-khamsati ay al-ma'dudati ila al-khamsah, iaitu sifat kena jadikan isi wasah, takdirnya isi maf'ul, ay al-ma'dudati yang dibilangkan, yang dikirakan dia kan al-aqsam itu ila al-khamsah kepada lima. Asyara al-allamatu, telah mengisyaratlah, telah menunjuklah ia fa'il oleh al-allamah, itu sighatun mubalaghah, ay kathirul ilm, orang yang banyak ilmu. Sirah mubalaghah kathirul ilm, itu al-allamah. Ta mubalaghah, ta lil mubalaghah. Al-allam itu ialah wazan untuk sirah mubalaghah fa'al. Al-haddari, siapa al-allamah itu? Badal al-haddari rahimahullahu biqaulihi. Al-haddari tu sepatutnya ada nama tu. Al-haddari tu jumlah sifat. Itu sifat kepada sesuatu yang mausuf, yang mahzuf lah. Sebab al-haddari ni sebuah tempat. Al-haddar ay mansubatun ila al-haddar. Okay. Jadi ada nama lah, cuma tak sebut sini. Jadi al-haddari tu asalnya ialah sifat bagi, dia itu sifat bagi mausuf yang mahdhuf, takdir lah. Nama dia sendiri, nama kena cari lain. Nama tu ialah mausuf dia. Nama tu lah badal dia. Ni al-haddari tu ialah sifat. Jadi kalau kita jumpa lafaz-lafaz macam al-azhariyu, al-maliziyu, al-filfilaniyu, al-qadahiyu, jenis mansubah tu,
Yang jenis nisbah tu itu i'rab sifat. Tengok dalam kitab Hasyiah Abin Najah ala syarah safinat ala syarah muqaddimah al-ajrumiyah, iaitu Hasyiah Abin Najah ala syarah Syekh Khalid ala jurumiyah. Disebut i'rab al-Azhari pada Khalid Azhari ialah i'rabnya ialah sifat bagi Khalid rahimahullah. Mudah-mudahan merahmatilah ia akan al-Haddar, itu al-Haddariyah itu oleh fa'il Allahu. Tu telah isyarat dengan apa? Biqaulihi. Tu okey. Jadi dia panggil ta'alluq tanazu' lah, ta'alluq tanazu'. Sebab ila tadi tu itu dia punya ta'alluq muqaddam. Ini biqaulihi ba tu pun ta'alluq asyara juga. Jadi ta'alluq tanazu' dia panggil berkongsi muta'allaq yang sama. Tu. Dengan katanya al-Allamah al-Haddar, wa wajibun 'ala alladhi yakhsha az-zinatu zawwajun bi kulli halin amkana wa zida fin nisa'i faqdul mali wa laysa mufiqun siwar rijali wa fi dhiya'in wajibin wan nafaqah min al-khabithi hurmatun muttafaqah li raghibin aw raji nasin yundabu wa in bihi yudhi'a ma la yajibu wa yukrahu in bihi ada tak kena tu. Wa yukrahu in bihi yubayya'u an-naflu. Terlebih tu. Boleh jadi kita matikan wa yukrah in bihi yudayya'u an-naqlu. Naflu. Kena bagi cukup mustaf'ilun. Jadi kalau baik ni langgak nahu tak ada masalah. Nak buh yukrah ke yukrahu dah tak cukup bahasa, kita matikanlah yukrah. Wa yukrah in bihi yudayya'un naflu wa laysa fihi rughbatun aw naslu wa in intafa ma yaqtadi hukman madha jazan nikahu bisawiyil murtada. Cukup pun. Mustaf'ilun min bahrir rajazi. Wa wajib dia panggil bait urjuzah, bait yang berunsurkan bahar rajas. Wa wajibun 'ala alladhi yakhsha zina, dan bermula perkara yang wajib atas orang yang 'ala syakhsil ladhi, atas seseorang yang yakhsha itu silah alladhi, yakhsha zina yang takut ia alladhi itu aid dia dhamir mustatir huwa kembali kepada alladhi maf'ulun bih az-zina akan zina. Wajib apa? Tazawujun khabar. Tu yakni wa wajibun kainun. Dah boleh ke wajibun mubtada? Ya boleh qaid sifat. Wa wajibun kainun 'ala alladhi yakhsha zina. Jadi qaid dengan sifat maka dia boleh jadi mubtada nakirah tersebut. Itu tengok dalam kitab Jami'ud Durus. Silibus ini Zal. Pergi tengok dalam bab mubtada yang dikecualikan daripada kena makrifah. Dia ada berbelas. Ingat lagi. Waktu tu nak masuk exam. Mengapai tu? Meratib. Malam-malam meratib. Semua mubtada itu adalah makrifah kecuali 14. Mengapa zaman exam dulu mengapa Alal ladzi yakhsha zina. Orang yang takut zina tazawujun, nikah. Tazawujun tazawwaja yatazawwaju tazawujan. Jadi tazawujun masdar, dia panggil mustaq dia. Jadi tazawwaja yatazawwaju ila akhirih, itu dia panggil mustaq minhu. Masdar dia panggil mustaq. Bi kulli halin, dengan setiap hal, setiap keadaan. Amkana, apa-apa keadaan sekalipun yang mungkin ia keadaan tu. Wazida fin nisa'i faqdul mali walaysa munfiqun siwar rijali. Dan ditambahkan, ini kata dulu, kan dia kata Ibnu Arafah tambahkan ada satu benda lagi, perempuan yang wajib dia kahwin. Ini ditambahkan fin nisa'i, pada perempuan, ala sabilil wujub, atas jalan wajib lah. Wajib kahwin tu apa? Faqdul mali, terbatas hartanya. Walaysa mufiqun, hal keadaan, wawul hal keadaan tidak sama sekali
orang yang boleh menginfak, orang yang boleh menafkahkan dia, siwar rijali, melainkan lelaki. Dia tak ada mampu, dia tidak ada kemampuan, ke harta tak ada, ke wajib kahwin. Ni kita kata mazhab Maliki ni. Jangan mazhab Syafi'i pula. Mazhab Syafi'i tak ada jenis lagu tu. Tak pernah dengar lagi lah takat ni. Mazhab Syafi'i yang kata kalau perempuan itu tak ada duit, melainkan ada lelaki, ada tok lelaki, maka wajib kahwin. Tak tahu lagi lah, tak pernah dengar lagi. Ni mazhab Maliki ni. Wa fi dhiya'in wajibin wan nafaqah, dan pada tersia-siakan perkara yang wajib itu, wan nafaqah, dan nafaqah, minal khabithi, sebahagian daripada benda yang keji. Ini mensia-siakan perkara yang wajib, yakni tak melakukan perkara yang wajib lah. Wan nafaqah, dan nafaqah itu iaitu mensia-siakan nafaqah, mensia-siakan perkara wajib, mensia-siakan nafaqah, itu termasuk daripada perkara yang keji. Hurmatun, tu haram. Muttafaqah, ittifaq, diittifakkan dia kan haram tu. Itu haram lah. Kalau kita kahwin itu menyebabkan kita terabai kewajipan kita sebagai seorang suami, terabai kewajipan kita memberi nafkah kepada anak bini, maka hukum dia haram. Liraghibin, sama ada bagi orang yang nak menikah, au raji nasrin, ataupun ni lain lah. Liraghibin au raji nasrin, yudabu, bagi orang, ni lam, liraghib, lam ni dia panggil ta'alluq muqaddam, ta'alluq bagi yudabu. Yudabu adalah muta'allaq yang muakhar. Liraghibin, bagi orang yang berkehendak ataupun yang mengharapkan akan keturunan. Raji nasrin, idhafah isim fa'il kepada maf'ul. Yudabu, disunatkan dia. Yudabu liraghibin au raji nasrin. Itu asalnya yundabu nikahu. Yang ini disunatkan nikah. Dhamir mustati yundabu kembali kepada huwa, kembali kepada an-nikahu. Wa in bihi yudhi'a ma la yajibu, dan meskipun dengan nikah itu, yudhi'a, hilang ia nikah itu, ma la yajibu, barang yang tidak wajib ia barang, yakni barang yang sunat-sunat. Meskipun dengan sebab dia menikah itu dia buat perkara sunat sudah kurang, juga sunat untuk kahwin, sebab dia raghib, dia nak kehendak kepada nikah dan dia nak kepada keturunan. Meskipun dengan kahwin itu menyebabkan ibadat yang sunat dia kurang, maka tidak ada masalah, tuntutan sunat turut berjalan. Tu wa yukrahu, wa yukrahu, dan dimakruhkan dia, an-nikahu, yakni dimakruhkan akan nikah itu. Tu bila in bihi, jikalau dengan nikah tu, yudayya'un naflu, jikalau dengan nikah itu disia-siakan perkara yang sunat. Walaysa fihi, perkara yang sunat, yakni apa? Dia tidak buat perkara yang sunat. Tidak buat perkara yang sunat, hal keadaan, kait lagi, walaysa fihi, hal keadaan tidak sama sekali lah padanya nikah itu, rughbatun, dia tidak ada kehendak, au naslu, ataupun keturunan. Dia tak mau nak keturunan pun, dia tak mau nak kahwin pun, dan dia hal keadaan kalau kahwin tu akan menyebabkan sunat, sembahyang sunat ataupun ibadat-ibadat sunat dia akan tergadai, maka makruh. Adapun kalau sembahyang sunat dia, sembahyang sunat ataupun ibadat-ibadat sunat dia tergadai, tapi dia nak raghib, dia nak pada kahwin, dia nak pada nasal, itu sunat. Tu mazhab Maliki tu. Wa in intafa, kalau kita macam dulu kita kata, al-aula bagi orang yang ambil itu tidak berkahwin, khilaf ulama lah. Imam Nawawi duk gaduh lah. Imam Nawawi kata buat pula untuk orang yang ahli ibadat kena afdalnya tak payah kahwin lah juga, sebab ini nikah wa asluhu ibadah, asal nikah tu ibadat. Cuma khilaf ulama lah, nikah tu apa dia, nikah tu ibadat ataupun tidak. Ada ulama kata ibadat, ada ulama kata tak, itu asalnya adat kemudian dia jadi ibadat. Tu okey. Habis. Kemudian kata musannif, wa in intafa ma yaqtadi hukman madha, dan jikalau ternafilah barang, jikalau ternafi oleh barang ma fa'il, jikalau ternafilah oleh barang yang menuntutilah ia barang itu akan suatu hukum yang telah lalu ia hukum itu. Ternafi barang yang menuntut ia akan hukum yang telah lalu, yakni ternafi perkara-perkara tadilah yang menyebabkan haram kahwin, menyebabkan makruh kahwin tu, dan dia tidak ada sampai tahap sunat kahwin dan wajib kahwin, jazan nikahu,
terhukum benda tadi lah, ternafi hukum benda-benda tadi tu yang kita bahas tu ternafi. Kalau ternafi semua tu, jazan nikahu, haruslah oleh nikah. Jadi haruslah. Mazhab kita harus tak ada. Mazhab kita tidak ada hukum harus pada nikah, atas pandangan kalau dia itu asal nikahnya sunat. Itu pandangan mu'tamad, asal nikah ialah sunat, bukannya asal nikah ialah mubah. Kalau atas pandangan asal nikah itu mubah, maka adalah harus. Warajihu mana? Jazan nikahu, harus oleh nikah bisawi, dengan orang yang sepadan, al-murtada, yang diredai ia. Sunat harus nikah dengan orang yang sepadan, yakni orang yang sekufu, dan orang yang diredai. Sekufu lah, talib ilm dengan talib ilm, orang kerja doktor dengan doktor, orang yang ustazah contohlah. Tapi tak semestinya tu. Orang mengaji dengan mengaji, orang hafal Quran dengan hafal Quran. Kalau hafal Quran dengan alim lagi bagus. Hafal Quran tak ada apa. Hafal Quran dengan alim, mahal tu. Tu. Orang alim dengan pelajar, pelajar dengan pelajar, degree dengan degree, diploma dengan diploma, contohlah. Tu sijil lah. Tapi kalau tanya pendapat peribadi, sijil tak ada apa. Tu. Nak banding sijil tak ada apa. Yang penting ilmu dalam tu. Ni sijil sampai PhD, ilmu pekoh tak erti lagi. Tanya orang lagi buat apa. Tu ilmu dah sampai PhD dah, tapi ilmu pekoh kosong. Dia panggil jahil juga. Jadi PhD master ni kajian dia, bukannya ilmu mengkaji dia panggil. Dia dapat ilmu mengkaji. Ilmu turah kena mengaji, tidak boleh dengan kaji. Tu ilmu turah dia kena satu-satu ni. Okay. Begitu juga dengan harta. Ulama Syafi'iyah membahaskan, adakah harta menjadi sekufu? Tidak, atas pandangan asah. Atas pandangan asah, dia itu tidak boleh menjadikan dia sekufu dalam bab harta. Jadi orang ayah wali kalau nak kahwinkan nikah anak dia secara mujbir, maka tidak sah untuk dia iktibarkan kaya dengan kaya. Bahkan boleh kaya dengan miskin, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ulama sebut, Syekh Mahali rahimahullah ta'ala sebut, itu min haitsu dunya, dari sudut dunia, maka dunia tidak diiktiraf syarak. Tu. Dunia tidak diiktiraf syarak. Adapun keturunan diiktiraf syarak. Mementingkan keturunan diiktiraf syarak. Sebab tu dia haramkan zina. Sebab apa? Mementingkan keturunan. Dari sudut maqasid lah. Kalau ikut maqasid, bukan nak kata setiap hukum tu ada illah aqliyah, illah ta'akuliyah belaka. Ada yang ubudiyah. Cuma nak cari hikmah dia, maqasid dia, itu jaga keturunan. Sebab tu haram zina. Tu hikmah, bukannya sebab illah. Kena beza antara illah dengan hikmah. Lagi orang kata, sebab apa haram zina? Sebabnya nak jaga keturunan. Sedap orang liberal kata, kalau gitu boleh kami berzina. Sebab apa? Kami pakai satu benda yang mana boleh mencegah daripada ada keturunan. Orang liberal kata. Itu nak jawab apa? Tu tak kena. Sebab apa? Sebab kita jawab dengan hikmah, bukan dengan illah. Tu. Okey, pengharaman zina ialah dengan nas. Adapun hikmah dia sebalik tu, dibalik tu. Kalau kita katakan illah zina kait dengan keturunan, illah zina kait dengan keturunan, maka rosaklah. Mana? Iaitu zaman sekarang boleh saja berzina tanpa dia boleh beranak. Boleh, tak ada masalah. Boleh ikhtiar. Mana boleh halal zina? Halal zina tu. Tak. Sebab apa? Sebab zina itu haram dia bukan muqayyad, haram dia mutlak. Kalau haram dia muqayyad, maka baru boleh kita ilahkan dia dengan ilah yang lain. Hilang ilah, hilang sebab, hilanglah hukum tu. Tu. Kalau dia tu muqayyad, kalau dia itu aridi, ini bukan haram aridi, ini haram zati mutlak. Sebab datang daripada nas. Habis waqtulifa fi nikah, waqtulifa, dan dikhilafkan. Hal nikahu afdalu, adakah bermula nikah itu yang terlebih afdal? Ni bahas dalam mazhab Maliki kita ni. Adakah nikah itu afdal ataupun duduk bersendirian? Wal waqtulifa, halin nikah diikhtilafkan. Sama macam mazhab Syafi'i pun khilaf. Halin nikah wa afdal, adakah nikah itu afdal? Awit takhalli, ataupun bersunyian ia lil ibadati, kerana nak buat ibadat, afdalu, itu afdal. Nak bersendirian sunyi ibadat, tak kahwin ke ataupun kahwin,
Yang lebih afdal mana satu? Warrajihu ay wal qaulur rajihu, bermula qaul yang rajih itu annal afdala, bahawa yang afdalnya al jam'u khabar anna, al jam'u khabar anna, jumlah annal afdal jam'u itu khabar ar-rajihu. Khabar ar-rajihu. Tu bainahuma bainal ibadati wan nikahi. Tu antara keduanya. Jadi nikah itu boleh nikah itu gabung dengan ibadat. Sebab tu dalam mazhab Maliki tadi, walaupun nikah itu boleh menyebabkan dia itu kurang buat perkara-perkara sunat, maka sunat juga kalau dia nak nikah dan dia nak kepada keturunan dan kemampuan dan sebagainya lah tu lah. Tu. Jadi al-jam'u bainahuma afdal. Tu. Itulah juga pandangan al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tu okey. Al-ishtighalu apa nama? At-takhalli lil ibadah. Ni kalau orang yang boleh ibadat. Kalau orang yang tak boleh ibadat, tak ada lah hukum ni. Kembali kepada hukum haram, makruh, wajib, sunat lah. Kalau ni masalahnya, perbahasannya ialah kalau dia ahli ibadat. Jangan faham ahli ibadat tu kaki tahajud. Ahli ibadat apa dia? Belajarnya, menghafal Quran lagi kau contohnya. Ataupun dia ni memang kaki zikir 24 jam. Kaki baca kitab 24 jam. Tu ibadat tu. Tu okey. Jadi ibadat lah, ibadat. Ibadat itu dipanggil ibadat. Cuma je dalam mazhab Syafi'i kita mazhab Syafi'iyah, dia bagi khusus tumpuan kepada talibul ilm, kepada penuntut ilmu, supaya lebih-lebih semampunya untuk membujang. Itu. Tu disebutlah An-Najmul Wahash dan sebagainya lah. Kitab Syarah Minhaj Daulaka tu. Dia khusus, tajuk khusus ataupun perbahasan khusus talibul ilmi. Lianna nikah, kerana nikah itu khabar, laisa, jumlah tu khabar. Tu laisa mani'an, bukanlah. Ni ilat dia. Bukanlah nikah itu, laisa ta'alluq apa, dhamir mustatir, laisa tu kembali pada nikah, khabar mani'an. Bukanlah ia nikah itu penghalang minat takhalli, daripada bersunyi, lil ibadati, kepada ibadat. Dulu kita baca Uqudul Jain. Tu seorang perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah Asy-Syamiyah, bukan Rabi'atul Adawiyah Al-Basriyah. Ini Asy-Syamiyah, yang mana dia itu bercantik-cantik masuk ke dalam bilik suami tiap-tiap malam, pakai pakaian yang menyebabkan orang panggil menjolok mata lah. Sama ada suami kehendak ataupun tidak. Kalau suami dia nak malam ni, dia akan layan suami dia. Kalau suami dia tak nak layan, tak nak malam ni, maka dia akan tukar pakaian, pakai pakaian ibadat, dan akan ibadat sampai subuh. Tu. Adakah itu takhallil ibadah? Takhallil ibadah lah. Jadi tak ada masalah nikah. Tu. Tu dalil dia. Wa qad taqarrara anna arkanan nikah, habis tu. Itu pembahasan dia. Kemudian ni rukun nikah lah. Yang ni menurut mazhab Maliki lah. Wa qad taqarrara, dan sungguh, qad litahqiq, dan sungguh, taqarrara, telah menetaplah ia ulama, anna arkanan nikahi, akan bahawa rukun-rukun nikah itu khamsatun, khabar anna, arkana isim anna, an-nikahi mudhaf ilaih, al-aqidani itu badal ataupun khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu ahaduha. Al-aqidani, dua orang yang berakad, mana? Wali dengan suami. Boleh tak berwakilkan wali? Boleh. Boleh tak berwakilkan suami untuk terima akad nikah? Boleh. Tambah-tambah sekarang COVID-19. Suami nak nikah, tiba-tiba kena COVID, kena tangguh lah. Tak payah tangguh. Tu tak payah duk tangguh. Apa? Wakil sudah. Wakil lah. Bila lagi nak mengamalkan fiqh? Fiqh ni penyelesaian. Fiqh ni bukan memberatkan, bahkan dia satu penyelesaian kepada masalah. Tu. Ada kalanya berat, ada kalanya ia satu penyelesaian masalah. Cuma bila kita buat benda yang jarang orang buat, orang nampak pelik lah, sebab orang jahil belaka. Tu, kita seorang yang reti, orang jahil belaka. Orang nampak awak kawan ni buat lagu ni. Memanglah, dah hang jahil suruh. Suruh mengaji tak mau. Main-main.
Wahuma siapa akidan tu? Al-istinaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Wahuma dan bermula keduanya al-akidani khabar az-zawju wal waliyu, suami dan wali. Ai wali mar'ah tu lah, wali perempuan tu. Wal ma'qudu alaihima. Habis tu titik lah, ni atah pada al-aqidan. Wal ma'qudu alaihima dan bermula yang diakadkan atas keduanya. Atas keduanya az-zawj dan wali tu. Diakadkan atas keduanya. Zawj dan wali diakadkan. Siapa diakadkan tu? Wahuma al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wahuma dan bermula keduanya tu al-ma'qud alaihima tu. Al-ma'qud lah. Okay. Silap. Wal ma'qudu alaihima akan datang lah. Alaihima akan datang. Wal ma'qudu dan diakadkan atasnya. Apa yang diakadkan atasnya? Wahuma dan bermula keduanya huma tu lah. Az-zawjatu ialah zaujah, isteri, was-sadaqu dan juga mahar. Itu yang diakadkan. Diakadkan dalam akad lah. Itu apa? Isteri, aku nikahkan kau dengan sekian dengan mahar. Tu diakadkan. Disebut dalam akad lah. Wal ma'qudu alaihima. Jadi wajib sebut nama. Wajib sebut nama secara ta'yin. Tak sah kalau umum. Aku nikahkan kau dengan anakku. Mana? Tu 8 orang. Tengok mana salah satu. Tak boleh. Dia kena ta'yin. Kalau tak berlaku lagu tu akan jadi bergaduh. Aku jadi tok laki dia. Kepala otak dia. Kena ta'yin. Siapa dia? Fatimah ke? Siapa? Tu okey. Dah kalau semua nama Fatimah belakang lagu mana? Semua nama Fatimah pula 88. Sebut Fatimah je boleh lah. Sebut Fatimah lah. Tapi Fatimah yang maklum fi dhihn. Sudah. Sebut Fatimah. Fatimah. Tak payah kata Fatimah anak yang kedua binti Abu Bakar. Tak payah. Tu. Okay. Kalau semua 8 orang tu Fatimah belakang nama. Fatimah binti Sudin. Sehari nak tengok piramid Sudin. Tu okay. Fatimah binti Sudin. Adakah nak sebut Fatimah anak kelima binti Sudin? Tak payah. Fatimah. Mana Fatimah mana? Ma'hud fi dhihn. Faham kepala lah. Fatimah ni lah, bukan Fatimah tu. Tak payah nak kata Fatimah anak kelima ke apa. Tak ada. Itu sudah ta'yin dah. Jadi tak sah kalau saya terima, saya nikahkan kau dengan salah satu daripada anak saya 8 tu. Mana? Tak tahu. Jadi tak boleh, tak sah. Okay. Dan sebut dalam akad nikah, sebut mahar dalam akad nikah tu sunat lah. Kalau tak sebut kena mahar mithil. Yang bagi mahar mesti wajib. Mahar sebut dalam akad. Kalau tak sebut dalam akad kau wajib bagi juga. Cuma kalau tak sebut tu kena mahar misil lah. Dia bagi. Bukan mahar musamma. Mahar musamma mahar yang disebut dalam akad yang dipersetujui sama-sama. Tiba-tiba tak sebut kena mahar misil. Tu ya. Bahar munakab lah. Lepas tu orang yang pihak yang terima pula, orang lelaki lah, kena sebut apa? Qabil tu nikah. Tu paling kurang. Aku terima akan nikahnya. Tak payahlah panjang-panjang. Aku terima nikahnya anak ni, anak sekian-sekian. Aku terima nikahnya Fatimah Az-Zahra Al-Batul Al binti Sudin. Habis nafas dia tarik balik. Tak sah, kena ulang. Kepala otak. Itu menyusah tu. Biar orang yang akad yang panjang. Kita pendek sudahlah. Aku terima akan nikahnya. Sudah. Dia kalau kata aku terima, tak sah. Sebab apa? Muta'addi. Qabil tu fi'il muta'addi. Aku terima apa? Terima beras, terima minum, terima covid, terima vaksin ke apa? Tu. Jadi qabil tu nikah. Tapi ada waktu covid dulu pernah tengok video, ada orang akad qabil tu dia dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu lah. Tok Qadi tu baca, aku nikahkan kau pun. Orang tu jawab, saya terima. Dia kata sah bang. Dia kata sah bang. La ilaha illallah. Tak sah tu. Mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab lain aku tak tahu lah. Mazhab Syafi'i ittifaq tidak sah.
Bahaya tu. Mazhab lain tak tahu. Aku terima. Mungkin ada khilaf lah. Kalau tengok mahali mungkin ada khilaf lah kot. Sebab dia panggil takdir maf'ul pula. Tu nak husnuzan lah. Takdir maf'ul. Ma'hud fi zihillah. Maf'ul apa dia? Pula dah. Mungkin lah dah. Tapi mu'tamadnya tak. Apa nama, tak sah lah. Tak sah. Bahaya tu. Okay. Qabil tu aku terima. Bahasa Melayu lah. Tak cakap bahasa Arab. Bahasa Melayu. Aku terima. Tak sah tu. Sebut mahar tu nassan, secara nas, secara sebutanlah nas, kama fi nikah tasmiyah, seperti mana pada nikah tasmiyah. Nikah tasmiyah yang ni apa? Nikah tasmiyah, nikah yang disebutkan mahar dia. Itu secara nas sebut. Au hukman, ataf nasan, ataupun tak sebut dalam mahar tapi secara hukum. Fi nikah tafwidhi, pada nikah tafwid. Mazhab Maliki saya tak tahulah nikah tafwid tu apa maknanya, tapi kalau mazhab Syafi'i rasa sama ikut. Nikah tafwid ialah apabila seorang perempuan kata, aku nak menikah dengan hang ni. Oi pak, aku nak menikah dengan kawan ni. Tak payah mahar-mahar lah. Tu. Tak payah mahar berapa-apa, asal nikah ya. Tu. Kebas kawan ni. Dia panggil nikah tafwid. Ni tak ada orang buat drama lagi. Ketika cinta tanpa tasbih pun tak ada lagi. Tu. Patut ini buat scene lagu tu lah. Nikah tafwid. Apa dah? Tak apa, saya nak nikah dengan dia. Tak ada mahar pun tak apalah. Tu dia panggil nikah tafwid. Apa tafwid? Tafwid dia punya mahar. Diserahkan mahar dia. Jadi tak ada lah. Dah tak ada sungguh lah. Dah ada. Wajib bayar. Tapi dia panggil wajib bayar mahar misil. Kalau gitu lah. Pergi tengoklah kitab Minhaj. Dia panggil nikah tafwid. Mahar tafwid. Mahar ditafwid kan. Yang diserahkan. Ikutlah. Tak payah bagi. Tak apalah. Tak payah bagi. Bukan makna tak payah bagi tu. Wajib juga bagi. Bagi mahar misil. Tu. Okay. Sebab mahar tu wajib ya. Wasiratu, dan bermula sirah itu. Wasiratu akad yang kelima. Rukun yang kelima wasiratu. Sirah macam tadi kita bahas lah. Okay. Aku nikahkan dikau akan anak aku, sebut nama dengan mahar sekian-sekian. Kawan pun jawab, aku terima nikahnya. Tu okay. Aku terima nikahnya. Satu saat dah berpindah tanggungjawab. Satu saat saja dah berpindah tanggungjawab yang daripada bapa pada suami dengan apa? Akad. Tu. Wal mahru was-siratu waz-zawjani thumma al-waliyu jumlatul arkani, dan bermula mahar dan sirah dan dua laki bini. Thumma al-wali, kemudian wali itu ialah jumlatul arkani, ialah kesimpulan ataupun dia panggil himpunan segala rukun. Lakin akan tetapi istidrak, qala al-Khattabu, telah berkata oleh al-Khattab rahimahullah, mazhab Maliki belakang ni, al-zahiru, bermula yang zahir ialah anna zauja wa zaujata, bahwasanya zauj suami dan isteri itu khabar ruknani. Dia itu dua rukun. Lianna haqiqatan nikahi, kerana hakikat pernikahan itu innama tujadu biha, sonyo ada iyo an-nikah bihima, dengan keduanya, nya az-zauju waz-zaujah. Jadi dia kata menurut Al-Khattab itu dua ni saja rukun, iaitu isteri dengan suami. Sebab nikah tak akan terjadi mereka ada dua ni yang nak nikahnya. Orang lain apa pasal nak campur tangan? Dua ni yang nak nikah, dua ni nak jimaknya, bukan nak jimak wali tu. Dua rukun ni lah. Dah wali, wal wali was-siratu, dan bermula wali dan sirah itu khabar syartani, iaitu syarat. Li khurujihima, yakni kerana keluar keduanya, nya sirah wal wali, an dhatin nikahi, daripada diri nikah tu sendiri. Nikah bukan ada kait sangat dengan mahar, bukan ada kait sangat dengan wali dengan sirah. Wali dengan sirah tu dua pada nikah. Yang nikah nak betul-betul nikah, nak bersetubuh jimak ni ialah suami isteri. Wali mana ada kait, sirah tambah lagi amrul i'tibari. Tu. Wa amma as-sadaqu wasyuhudu. Dia pelik sikit mazhab Maliki ni. Wa amma as-sadaqu, dan adapun mahar, wasyuhudu, dan saksi, fala jawab, fala yanbaghi adduhuma minal arkani,
maka tidak seyogianya dikirakan keduanya sadak dan syuhud itu minal arkani, daripada segala rukun. Tak dikira sebagai rukun sadak dengan syuhud ni. Wala minasyurut, ai wala yanbaghi adduhuma minasyuruti, dan tidak seyogia juga mengirakan keduanya sadak dan syuhud tu daripada syarat. Dia bukan syarat, dia bukan rukun. Liwujudin nikahi bidunihima, kerana apa? Kerana ada juga nikah itu tanpa keduanya, tanpa sadak dan syuhud. Ni mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki saksi tak wajib. Ada pandangan mazhab dia saksi tak wajib. Saksi yang wajib bila? Yang wajib dalam mazhab Maliki, saksi ni saksi ni yang wajib ialah bila kita setubuh, bila kita jima' isteri, kemudian kita kena ada dua saksi yang menyaksikan bahawasanya kita ni dah jima'. Bukan saksi dia kita jima'. Bukan kita duk jima', oi tolong tengok aku dah jima', bukan. Bahaya. Saksi yang mengesahkan, betul lah kawan ni dah jima' dah. Tu. Okey, dia saksi untuk jima', bukan saksi untuk nikah. Gitu mazhab Maliki ni. Fala yang bagi habis. Lianna al-mudirra, kerana yang memberi mudarat itu ialah isqatus sadaqi wad dukhuli, ialah menggugurkan mahar dan juga dukhul dan juga jima' bila syuhudin, tanpa syuhud. Tu okey, tanpa syuhud. Jadi kalau atas pandangan ni kata kalau dah mari juga syahid, mari juga saksi waktu akad nikah lagu mana? Tu sunat ya. Tak wajib. Dia anjurkan sahaja. Tapi yang mudir, yang betul-betul memudaratkan ialah menggugurkan nafkah, menggugurkan mahar dan juga dukhul tanpa syahid. Di sisi dia kena ada syahid, di sisi dia kena ada saksi yang menyatakan dia sudah dukhul, yang mengatakan dia sudah beri mahar. Gitu. Tu intaha, habis tu intaha kalamul Khattabi. Wa qad nazama al-allamatu, dan telah menazamlah ia oleh al-allamah al-muhaqqiq Abu Abdullah Sayyidi Muhammad ibn al-Faqih al-Mudarris Sidi Muhammad ibn al-Faqih al-Allamah ibn al-Qasim ibn Saudah rahimahullah. Panjang nama. Sendiri tu jangan nama tak larat kecuali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan merahmatilah ia akan hadzal mazkur, yang tersebut itu daripada Abu Abdullah tu, oleh fa'il Allahu mastadhharahu. Buat nazam dia barang maf'ul bih, akan barang yang menuntut zahirlah akan barang oleh Al-Khattab, oleh Imam Khattab rahimahullahu biqauli Abi Abdullah tadi. Jadi Abi Abdullah ni menyokonglah pandangan Al-Khattab itu, dia pun buat syair. Innan nikaha hukmuhun nadbu ala ma sahha min madhhabina wa nafla ruknahu zawjani wa syartuhu wali wa sighatun la ghairu fil muhassali wa syahidani syartu fid dukhuli wal mahru tardiyun ala al maquli wa syartu isqatis sadaqi yajri على فساد المهر دون حجر هذا الذي صححه النقاد وكل ذي حجاله مقاد. Maksud dia inna nikah, sungguhnya nikah itu bermula hukumnya nikah itu an-nadbu. Hukmu itu khabar, hukmu itu mubtada, hu mudhafu ilaih, an-nadbu khabar bagi hukmu, jumlah itu khabar inna. An-nikah isim inna. Sesungguhnya nikah itu bermula hukumnya nikah itu sunat ala atas ma sahha min madhhabina, atas barang yang sah ia barang min madhhabina, ay min madhhabina al-malikiyah, daripada madhab kami yang maliki ni, wa naqla, dan dinakalkan. Okey, dinakalkan, ini nakalkan daripada Quran dan sunnah lah. Apa yang sahih berdasarkan mazhab kami yang dinukilkan daripada Quran dan sunnah. Ruknahu, bermula dua rukunnya nikah itu, zaujani, anak laki bini, wa syartuhu dan syartun nikahi, dan bermula syaratnya nikah, wali,
wali, wasighatu dan sirah, la ghairu bukan selainnya, fil muhassali pada nak menghasilkan nikah. Wasyahidani syartu fid dukhuli, dan bermula dua saksi itu ialah syarat pada jima'. Yang ni bila kita jima' itu kena ada dua orang saksi bahawasanya kita sudah jima'. Pelik ni. Tu. Syafi'i tak ada lagu ni. Yang duk piabak pula. Weh, aku jima' dah. Tu. Okey. Mungkin ada bahasan dia lah. Bahasan dia lah apa hikmah dia. Okey. Yang tak ada dalam mazhab kita lah. Wal mahru mungkin nanti ada berlaku peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita kena taklid mazhab Maliki. Mana tahu ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang kena sampai tahap kena bagi tahu juga jima' tu kepada dua orang saksi. Mana tahu. Tu. Wal mahru tardiyun 'alal maquli, dan mahar itu pula berlaku ia mahar 'alal maquli atas perkara yang dikatakan dia. Tu. Okey, mahar pun sekalilah dengan syahidan tu itu. Kena bagi tahu bahwasanya aku dah bagi mahar sekian-sekian ni. Wa syartu isqatis sadaqi yajri, dan bermula syarat menggugurkan mahar itu yajri ala fasadil mahri. Tu berlaku ia isqatus sadaq ala tu bukan ala atas fasadil mahri, atas rosak mahar, duna hajri bukannya halangan, bukannya larangan, tapi rosaklah mahar tu. Tu ni mazhab Maliki lah. Murad dia kena pergi tengok syarah dia. Tu. Dan sehari pun dia ada syarah. Dia ada syarah tak ada. Tu okey. Isqatus sadaq tu apa benda? Isqatus sadaq menggugurkan mahar tu apa dia? Adakah mahar di sisi mereka itu ada pandangan yang mengatakan tidak wajib, tetapi kalau tak bagi itu merosakkan nikah? Itu zahir yang gini. Tu. Duna hajri, tidak dilarang untuk menggugurkan nafkah, menggugurkan mahar, tapi fasadil mahri. Dia panggil mahar tu fasad. Dari sudut mahar, pemberian mahar tu fasad. Sebab apa tak bagi? Tapi tidak ada larangan. Okey. Gitu. Hadzal ladzi bermula hadzal madhkur, bermula yang disebutkan itu, bermula ini yang tersebut itu, alladzi sahahahu, ialah merupakan pandangan yang telah mensahihlah ia akan ladzi annaqadu oleh ulama pakar. Wa kullu dhi hija, dan juga ataf an-naqad, dan juga pandangan kepada setiap orang yang memiliki akal kebijaksanaan, lahu munqadu, yang baginya kulli dhi hija, bagi setiap orang yang berakal itu, munqadu, ada perkara yang perlu dipatuhi. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sambung pula pada esok malam insya-Allah taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.